Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bertemu kembali kita di podcast Berilmu Berbakti. Pada kali ini kita bersiaran bersama dengan Fakulti Ekologi Manusia. Tetamu kita pada kali ini adalah Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri yang merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia, dan tidak asing lagi beliau juga sering bersiaran di kaca-kaca televisyen dan juga corong-corong radio, dan lebih dikenali sebagai selebriti universiti dan juga selebriti Malaysia yang banyak berkongsi ilmu juga berkaitan dengan pengurusan kewangan diri dan keluarga. So tajuk perbincangan kita kali ini, urus wang, minda tenang, hati tenang. Apa khabar yang berbahagia, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dr. Iwan, saya sihat. Nampak handsome hari ni. Apa kurang selebriti kita ni hari ni, ya Prof? So kalau kita lihat ya Prof, pada ketika ni Kerajaan Malaysia baru-baru ini baru bentangkan itu pada menteri kita, baru bentangkan Belanjawan 2024, ya. Berkenaan dengan Belanjawan Madani lah 2025, maafkan saya 2025. So apakah inisiatif yang secara langsung ataupun tidak langsung memberi manfaat kepada penjawat awam dalam berhadapan dengan isu kos sara hidup demi meneruskan kelangsungan hidup, Prof? Boleh Prof kupas sikit, Prof? Beri mukadimah ke macam mana, Prof? Kalau berkaitan dengan penjawat awam ni, Prof. Saya tidak lain, tidak bukan ini berkaitan diri kita ni, Prof. So macam apa yang Prof, bagaimana Prof boleh ulas benda ni, Prof? Dipersilakan, Prof. Terima kasih Dr. Iwan. Saya ingat bila bercakap tentang soal bajet 2021 yang memang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia, terutamanya kita sebagai penjawat awam. Tapi sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya tertarik dengan tema bajet untuk bajet 2025, iaitu ekonomi madani, negara makmur dan juga rakyat sejahtera. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan memberi fokus dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya dalam kita berhadapan dengan situasi peningkatan kos sara hidup semasa. Dan sebenarnya pelbagai inisiatif telah bakal dilaksanakan oleh kerajaan. Antara perkara-perkara yang menjadi minat saya adalah ataupun rakyat, terutamanya dari segi STR, iaitu sumbangan tunai rahmah, ataupun kita kata ada juga asas rahmah, di mana kerajaan memperuntukkan sebanyak 13 bilion, dan daripada 13 bilion itu kalau kita tengok dia memberi manfaat kepada hampir 9 juta penerima. Selain daripada itu juga, bila kita bercakap soal bajet, sudah pasti kita tertarik dari segi pelepasan cukai. Ya, betul, Prof. Sebab kita sebagai penjawat awam juga tidak terlepas, utamanya mereka-mereka di bidang cukai. Sebagai contoh, dari segi mereka-mereka yang membuat simpanan pendidikan tinggi nasional, terdapat sebanyak hampir sehingga 8,000 dari segi tax relief, dan ini dilanjutkan tempoh sehingga 2027. Malahan untuk mereka-mereka, kita kata orang-orang yang muda, dalam usaha untuk memastikan mereka mempunyai simpanan untuk masa persaraan mereka, kerajaan juga telah memberi pengecualian untuk sehingga 3,000. Selain pada itu, Dr. Iwan tak lama lagi tahun depan nak menyambut perayaan. Jadi kerana juga sangat sensitif, maknanya bantuan khas banyak RM500. Dan selain pada itu, kita juga tengok kerajaan telah memperkenalkan gaji minima untuk penjawat awam sebanyak 2,115. Dan ini merupakan antara perkara-perkara yang saya rasa memberi manfaat kepada penjawat awam, terutamanya dalam nak berhadapan dengan isu peningkatan kos sara hidup. Okey, Prof, kalau sebutkan Prof tadi, Prof ada sebutkan ada segi Belanjawan Madani 2005 yang mengatakan 13 bilion. 13 bilion, Prof. Kerajaan telah peruntukkan dan memberi manfaat sebanyak 9 juta yang menerima manfaat tu, inisiatif ni. Kalau dilihat, Prof, dan juga benda ni satu angka yang besar, Prof, ni angka ni. So kalau kita tengok penjawat awam ni, saya rasa yang penerima manfaat yang paling besar kalau ikutkannya. So kalau kita bercakap berkenaan dengan Prof ada sebut dia mengupas juga berkenaan dengan relief cukai, tax semua tu, dan juga STR. Tu perkara-perkara yang kata macam imbuan-imbuan yang dinanti-nantikan. Betul. Ya, ramai antara kita menantikan perkara-perkara begini. So saya rasa Belanjawan kali ini begitu kata mendekati, menjiwai rakyat dan apa yang rakyat rasa ketika ini. So bercakap berkenaan dengan duit, Prof. So dan tajuk kita pula kali ini ialah urus wang. So bila urus wang, kita tidak lari daripada tahap kita sejauh mana kita punya kefahaman ataupun
kesedaran atau literasi kita Prof dalam di kalangan rakyat Malaysia kita Prof. So boleh Prof kupas sedikit tak ataupun Prof berikan sedikit bincangkan ataupun berikan sedikit apa yang boleh kita kaitkan dari segi rakyat Malaysia kita ni berkenaan dengan tahap literasi rakyat kita ni Prof. Okey, bila kita cakap soal wang ni, wang kita sedia maklum bahawa satu sumber yang sangat terhad. Ya. Maknanya semua orang perlu mengurus sumber kewangan secara bijak dan juga efisien. Doesn't matter sama ada dia dalam kumpulan B40, M40, T20 dan yang terkini nanti yang bakal diperkenalkan adalah dari segi T15. Jadi kalau secara umumnya kalau kita tengok laporan yang dikeluarkan oleh OECD menunjukkan bahawa secara umumnya tahap literasi kewangan rakyat Malaysia berada pada tahap sederhana. Ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa perkara lagi yang sebenarnya perlu kita lakukan dalam usaha kita untuk melonjakkan supaya kita mempunyai tahap literasi kewangan yang baik. Sahabat saya kongsilah sebagai dari segi data dan juga statistik. Kalau kita tengok yang terkini, bila bercakap dari segi soal hutang isi rumah, pada kadar 83.8% kadar hutang isi rumah berbanding dengan GDP Gross Domestic Product. Tinggi. Selain pada itu, kita juga laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai contoh menunjukkan bahawa bila kita cakap soal dari segi simpanan ataupun dana kecemasan, sebagai contoh saya tanya Dr. Ridwan lah jika berlaku sesuatu perkara yang unexpected kadar di luar jangka, semudah mana Dr. Ridwan boleh sediakan at least 1,000? Sukar Prof. Sukar kan. Jadi data daripada Bank Negara menunjukkan bahawa hampir 50% rakyat Malaysia menyatakan bahawa agak sukar bagi mereka menyediakan sekurang-kurangnya sebanyak 1,000 untuk menghadapi situasi-situasi kecemasan. Sebagai contoh apa yang kita lakukan sebelum pandemik. Isu berkaitan dengan kos sara hidup. Yang mungkin kita kata never ending story. Jadi perkara-perkara ini menunjukkan bahawa masih lagi, itu tak cakap lagi dari soal simpanan persaraan. Malahan data daripada KWSP juga menunjukkan bahawa ramai yang masih lagi mempunyai simpanan ataupun bagi simpanan sebanyak less than 10,000. Itu tak kita cakap lagi soal-soal kita kata buy now pay later yang menggalakkan jualan langsung yang menggiurkan tambahan pula selain daripada itu, bila kita cakap soal dari segi pelindungan insurans pun masih lagi ramai rakyat Malaysia yang belum mempunyai dari segi pelindungan insurans ataupun juga takaful. Ini sesuatu yang saya rasa membimbangkan, di mana kalau kita tengok sekarang ni bila cakap dari segi soal kesihatan, ramai dalam kalangan kita kata rakyat kita masih lagi belum mempunyai pelindungan daripada risiko yang secukupnya. Ini sesuatu yang merisaukan. Ya Prof, kalau kita macam segi perlindungan Prof, kalau tadi Prof ada macam segi soalan macam kata masalah macam menyentuhkan saya sedikit lah, macam simpanan emergency 1,000 tu agak sukar sekarang ni. Bukan saya saja, saya rasa ramai di luar sana mengalami perkara ini. So, kita tambah-tambah sini dalam situasi COVID-19 telah sebanyak merubah sedikit cara kehidupan kita. So menjentik ramai rakyat Malaysia ketika ini yang merasakan bahawa COVID-19 ini bahawa kita perlu ada simpanan emergency. So tadi Prof sebut tadi bukan 50% daripada data analisa daripada Bank Negara, rakyat Malaysia rakyat kita tak ada simpanan emergency. So saya nak bila Prof sebut data ni, saya pun nak sentuh sedikit lah Prof data-data ni kan. So jadi daripada Jabatan Insolvensi Malaysia 2024 ada menunjukkan bahawa terdapat peningkatan Prof dalam kalangan penjawat awam yang mengisahkan muflis. So dalam 8 tahun. So saya, kalau data tu kalau mungkin Prof boleh kongsi sikit berapa yang dia punya peningkatan tu Prof. Saya percaya kalau dah jabatan ni dah keluarkan satu peringatan tu bahawa ia adalah satu yang agak meringsingkan. Apakah faktor menyumbang kepada fenomena ini Prof? So sebelum Prof jawab ni, kalau sebut pasal muflis Prof, saya percaya Prof, minda kita tak tenang Prof. So tajuk kita pun minda tak tenang. Minda perlu tenang. Macam mana nak tenangkan minda Prof? Silakan Prof. Saya ingat kalau diisytiharkan muflis bankrupt tu memang confirm member tak tenang. Jadi sebelum minda tak tenang tu sebenarnya kalau kita berada dalam keadaan keberhutangan yang serius juga merupakan sesuatu yang sangat membimbangkan kita. Jadi bila bercakap soal data betul, data yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan bahawa terdapat peningkatan lah from year to year lah pada tahun ke tahun. Sebagai contoh pada tahun 2020 sekitar 12% penjawat awam telah diisytiharkan muflis. Kemudian pergi kepada 10% pada tahun 2021 dan yang sehingga Mac 2024 kita dapati bahawa sebanyak 13.4%.
walaupun figure tu tak sampai 20%, tapi bila nampak peningkatan from year to year merupakan sesuatu sangat yang membimbangkan. Kita juga perlu lihat perspektif macam ni Dr. Iwan. Bila dulu at one time diisytiharkan Muflis bila dia mempunyai hutang ataupun kita default payment sebanyak 30,000. Kemudian kerajaan telah tingkatkan kepada 50,000 dan yang terkini adalah sebanyak 100,000. Ini because of pandemic. Ini saya ingat kalaulah kita tak tackle isu ni, sebenarnya dia mempunyai kesan yang dominus effect lah kepada kita sebagai penjawat awam, sebagai ketua keluarga dan sebagainya. Dan bila kita bercakap dari segi soal faktor penyumbang, mungkin sesuatu yang menarik, saya tak pasti sama ada Dr. Iwan ataupun rakan-rakan sedia maklum, sebenarnya faktor utama ataupun kita kata the most contributing factors adalah disebabkan oleh pinjaman peribadi. Dr. Iwan, Dr. Iwan ada buat pinjaman peribadi ke tak ada buat pinjaman peribadi? Kena tanya dulu. Soalan ni macam-macam menyentuh ni, tapi jujurlah. Okey. Tak semua rasa semua orang tak lari. Mesti ada sedikit sebanyak pun. Right. So sebenarnya bila kita cakap tentang soal pinjaman hutang ni lah, terutama dalam kalangan penjawat ataupun siapa, sebenarnya dia tidak ada masalah ya. Malahan saya ingat dalam agama Islam pun tidak ada masalah. Kita pun memang dibenarkan, dibolehkan untuk berhutang. Cuma kita sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang rakyat ataupun pengguna, kita perlu harus tahu hutang tu sama ada satu hutang yang baik ataupun tidak baik. Tadi yang saya kata pinjaman peribadi. Kemudian yang kedua adalah disebabkan oleh dari segi pinjaman perniagaan, di mana pinjaman peribadi itu sebenarnya dia menyumbang sebanyak 49.5%, hampir half, 1/2 tadi tu disebabkan oleh pinjaman peribadi. Jadi mungkin macam-macam lah buat faktor pinjaman peribadi. Mungkin ada yang gali lubang tutup lubang, pinjam yang ni kemudian nak cover yang lain. Tadi saya kata yang kedua adalah dari segi pinjaman perniagaan, kemudian kenderaan. Dr. Iwan boleh tengok di jalan-jalan raya macam-macam plate nombor kereta. Bukan saja UPM kan, Bambi lah. Jadi kat situ pun kita tengok, maknanya itu antara perkara-perkara yang memang kita perhatikan bahawa memang mudah sekali untuk dapat pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan, dan yang terakhir sekali adalah dari segi kad kredit. Kalau kita cuba reflect balik Dr. Iwan, kalau dulu-dulu penyumbang yang utama adalah disebabkan oleh credit card. Ya, betul. Tapi saya ingat because of the advancement of technology, orang bercakap tentang fintech, credit card sekarang pun orang dah ada option kan. Ya, betul. Mungkin boleh gunakan BNPL, boleh gunakan dari segi kad debit, QR transfer dan sebagainya. Tapi yang menjadi dan membimbangkan adalah dari segi pinjaman peribadi tadi tu. Maknanya jadi kita kena hati-hati, kena lihat, kita kena pastikan bahawa kalaulah kita nak menjadi seorang yang minda tenang, hati senang dan sebagainya, itu kita elakkan daripada keberhutangan yang serius yang akhirnya boleh membawa kepada fenomena Muflis. Ya. Tadi Prof sebut minda tenang, hati tenang. So dia punya tips adalah urus wang dengan baik, minda dengan baik, dan juga mengurusnya mengikut keperluan, bukan bukannya kehendak. Bukan kehendak. Betul. Ya, Prof. Sekarang banyak kepada kita ni. Bila Prof sebut kan, itu banyak kepada kehendak sebenarnya. So, Prof, tadi Prof sebut, saya ingat satu lagu lah, Prof. Sebab saya gali lubang tu lubang, lagu Jali Hamid tu kan. Bila kita ingat tu, kata-kata tu menyebabkan kita fikir banyak di antara kita, bukan pada penjawat awam saja, rakyat Malaysia semua, dia tutup gali balik, tutup tak ada sudahnya. Dan makin meningkat perkara ini. Ini bagi satu perkara yang kurang baik lah sebenarnya, Prof. So, dan sekarang ni saya nak alih satu soalan sikit, Prof. Soalan ni agak yang ramai macam nanti soalan-soalan ni, Prof. Okey. So, semua kita maklum, bila Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan baru-baru ini pasal belanjawan, semua nak dengar berita gembira berkenaan dengan isu gaji naik. Allah. Bukan kata orang lain pun, saya pun ternanti-nanti, saya pun tunggu excited ni. Semua tunggu pasal gaji kan. So pada Perdana Menteri kita ada umumkan pada bermula 1 Disember 2004 ni, tak lama lagi, kurang daripada sebulan dari sekarang. Right? Sistem Sara Malaysia yang lebih kenal sebagai SSM akan digantikan kepada sistem saraan penjawat awam SSPA. Okey. Fokus SSPA ni adalah kepada aspek mempertingkatkan produktiviti. So kita boleh sebut produktiviti ni mestinya dia mesti timbang taranya mesti sama. Jadi apa yang kita beri, nilainya kita imbalannya mesti sama. Right? So jadi saya rasa hasrat kerajaan itu sangat baiklah. Sangat baik hasrat kerajaan, maknanya kita nak kerajaan meningkatkan produktiviti penjawat awam supaya kualiti dan juga hasil yang dideliverkan tu sama, equal dengan bayaran yang kita terima. Okey, Prof. Jadi soalan saya, bagaimana pengurusan kewangan yang lemah dapat memberi kesan pada produktiviti kalangan kaki tangan awam, Prof?
Soalan yang sangat baik Dr. Iwan ya. Saya setuju sebenarnya motivasi kerajaan memperkenalkan SSPA adalah dalam usaha untuk memastikan bahawa kita sebagai penjawat awam dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada negara, kepada pengguna, kepada rakyat. Jadi memang ada perkaitan kalau kita tengok berdasarkan kajian-kajian lepas lah, kita tengok kita akademik cakap memang terdapat perkaitan yang signifikan antara pengurusan kewangan atau kita kata dengan dari segi produktiviti di tempat kerja. Saya tertarik satu kajian yang dilakukan di United States of America apabila menunjukkan bahawa apabila employee ni punya pekerja ni dia financially distress ni tekanan lah disebabkan oleh mungkin macam-macam lah, mungkin hutang, tidak mampu mengurus kewangan secara bijak. Dia sebenarnya memberi kesan ke atas produktiviti di tempat kerja, di mana di Amerika sebagai contoh pada tahun 2022 menyebabkan kerugian kepada syarikat ataupun company sebanyak 40 bilion. Satu amount yang sangat banyak. Maknanya kalau kita tengok dari segi dia punya value tu dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat membimbangkan. Malah saya ingat kalau di Harvard Review juga ada dalam satu artikel saya baca di mana kesan daripada stress ini sebenarnya memberi kesan sebanyak hampir 150 bilion di UK. Jadi apa yang menjadi kebimbangan adalah bila kita tidak mampu mengurus soal kewangan secara bijak, secara berhemah. Tadi Dr. Iwan ada highlightkan berkaitan keperluan dan juga kehendak. Ya, betul. Ni bila kita berlaku kenaikan gaji. Apa yang menjadi kebimbangan tadi adalah nanti ada kebarangkalian juga penjawat-penjawat awam akan menggunakan waktu yang sepatutnya untuk memberi perkhidmatan yang terbaik di pejabat, tapi dia gunakan waktu-waktu lain. Sebagai contoh, mungkinlah buat phone call kepada bank lah untuk SMS lah, terima SMS daripada Along lah, order Shopee, Lazada. Kemudian ada buat pula yang mungkin ada yang buat extend tu pula dah ada having problem, tak tahu nak buat macam mana, menggunakan waktu office mungkin buat bisnes-bisnes secara online. Betul. Ini yang kita boleh jangkakan ataupun mungkin pernah berlaku sebelum ni. Tapi apa yang menjadi kebimbangan saya adalah bila kita tak mampu mengurus soal kewangan secara baik, sebenarnya ia mengundang perkara yang lebih saya kata lebih parah. Sebagai contoh tadi, mungkin akan ada pula di kalangan mereka yang terdesak sebagai contoh terpaksa meminjam kepada Along. Ya, Prof. Satu. Lepas tu ada pula juga nanti yang cuba membuat tuntutan palsu. Itu yang baru ni ada berita sebut tuntutan palsu. Tuntutan palsu. Kemudian ada yang pula akan ada tendensi untuk pecah amanah, terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Ini suatu yang sangat-sangat dan amat membimbangkan apabila kita berhadapan dengan masalah kewangan, tak ada sumber, cara, kaedah yang lain, maka itulah antara implikasinya. Ya, betul. So antaranya saya nampak juga benda-benda begini juga mendorong kepada dia membawa kepada isu kekeluargaan juga. Betul. Kalau di pejabatnya dia ada masalah kewangan semua, dan berlaku banyak isu-isu perceraian, ada sampai kes-kes bunuhan semua. Kerana saya baru-baru ni saya ada terdengar juga Prof, di AKPK dia menyatakan lebih daripada 30% mengatakan rakyat Malaysia terganggu disebabkan mindanya tidak tenang. Disebabkan oleh produktiviti kerja terganggu. Sebabkan oleh kewangan tu, isunya kewangan tu. Dia memberi kesan kepada kerja tu. Dan ada yang kena buang kerja. Ada juga meminjam, ada rasuah pun ada. Dia macam sebut tadi, tendensi tu. Betul. Dan ada tuntutan-tuntutan yang tidak wajar di luar daripada kemampuan dan juga memberi gambaran-gambaran yang kurang baik. Dan akhirnya yang tercemarnya imej pejabat awam tu sendiri. Betul. Itu Prof. Saya rasa benda ini harus dilihat secara baik dan apa yang kerajaan buat sekarang ni ialah sebenarnya memberi inisiatif yang dinaikkan adalah dari segi bentuk kenaikan gaji ini sebenarnya seiring dengan untuk memberi pejabat awam supaya meningkatkan produktiviti dan sama menjaga amanah tu. Betul. Amanah tu penting. Betul. Ya, Prof. Saya setuju bila Dr. Iwan cakap, sebenarnya saya tengoklah bendanya simple disebabkan oleh ketidakmampuan kita dalam mengurus kewangan. Dia memberi kesan dominus effect lah tadi maknanya betul, bukan ke atas saja produktiviti di tempat kerja, malahan kesan kepada keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi ini perkara yang kita perlu beri perhatian serius. Serius. Betul saya. Ya. Sebab kadang-kadang kita nampak ni kalau kita tak beri benda satu perkara yang lebih baik, takut menjadi satu barah. Betul. Ya, barah ni akan jadi satu berkesinambungan. Jadi, baik Prof. Jadi kita dah kupas sedikit berkenaan dengan isu kenaikan gaji SSPA ni. So jadi Prof,
apa yang menjadi perhatian dan fokus utama majoriti penjawat awam, Prof? Ada soal pelarasan gaji, lepas tu lagi and then menyebabkan juga menyebabkan fasa-fasa yang kita dibagi pada dua peringkat pula tu. Betul. Kalau ada yang melihat dalam perspektif positif, ada melihat positif dalam perspektif negatif. Tapi itu saya tak nak lihat dari segi negatif, Prof. Kita tengok dari kita dia pada positif dari angle yang baik. Okay. So kalau saya lihat angle, saya kira-kira congak-congak lah. Matematik saya taklah bagus sangat, Prof. Tapi kira-kiranya pun banyak yang baiknya daripada yang kurang baik. Okey, Prof. So jadinya, Prof, So jadi bagi kumpulan yang pengurusan dan juga profesional serta pelaksana gaji hakiki akan menerima kenaikan gaji sebanyak 8%. Betul. Pada 30 November 2024. Dr. Iwan dapat yang tu lah kot 8%. Kalau ikutkannya, Prof, 8%, Prof. Bukan 8% sebenarnya. Tahun ni saja kenaikan gaji biasa naik dah. Okay. Tambah 8%. Sebenarnya lebih sebenarnya. Jadi kita kena lihat dalam yang jiwa besar. Kita kena berjiwa besar. Right? Dan alhamdulillah, Prof, kita antara yang penerima. Saya menerima juga 8%. Dan rakan-rakan yang lain menerima juga, Prof. Betul. Dan manakala 7% pada 31 Disember 2025. Manakala bagi kumpulan pengurusan pula, gaji tertinggi pula gaji hakiki akan menerima gaji kenaikan sebanyak 4%. Prof menerima, Prof? Alhamdulillah, terima. Okey, pada 2004 dan manakala 3% pada 2025. Ini bermakna gaji akan bertambah sebagai bakal penerima manfaat ini. Apa sebenarnya kita patut lakukan? Bukan kita lakukan, maksudnya saya rasa ini diterima seluruh yang awam daripada serendah pangkat tu grade. Sehinggalah grade tu, sehinggalah yang tinggi tu semua menerima. Maksudnya kerajaan melihatnya semua. Sebab kerajaan, saya rasa kerajaan betul-betul menjiwai apa yang dirasai oleh penjawat awam ketika ini. So kalau lihat ni nampak kalau kira-kira 8%, 7%, kalau kira-kiranya dah lebih pada 14, 15%, Prof. Itu, tapi itu tak kira pada tahun yang 2025 pula akan ada lagi yang kenaikan yang tahunan. KJT. Kenaikan gaji tahunan. Okey, manakala 2026 naik masih berganda-ganda. So kalau berjiwa besar, kerja kita pun harus berjiwa besar, Prof. So boleh, Prof, ulas sikit, Prof. Saya tengok Dr. Iwan bila bercakap soal kenaikan gaji tadi. Seronok apa duit, Prof. Berbunga-bunga lah ya. Alhamdulillah, saya rasa rezeki kita sebagai penjawat awam, tapi kita harus ingat bahawa rezeki itu datang dengan tanggungjawab dan juga amanah. Itu yang paling penting saja dalam kita memastikan kita memberi mutu perkhidmatan kerja yang terbaik tadi tu. Okey. Bila kita bercakap soal tentang kenaikan gaji ataupun pendapatan, saya nak bagi sedikitlah Dr. Iwan ya. Ada satu kajian yang menunjukkan bahawa apabila berlaku saja kenaikan gaji ataupun pendapatan, ni dibuat perbandingan antara Malaysia dan juga Indonesia. Okey. Apabila berlaku kenaikan pendapatan gaji, sebagai contoh rakyat Malaysia RM1 saja berlaku kenaikan pendapatan, rakyat Malaysia akan berbelanja sebanyak 70 sen dan menyimpan sebanyak 30 sen. Walau bagaimanapun 70-30, walau bagaimanapun untuk rakan-rakan di Indonesia sini, kajian menunjukkan bahawa mereka akan menyimpan sebanyak 70 sen dan berbelanja sebanyak 30 sen. Reverse. Okey. Cuma dalam konteks ini saya rasa benda yang paling kita perlu beri perhatian bahawa kita sedang mendapani zaman ataupun era yang serba mencabar lah. Kita bercakap tentang soal kos sara hidup. Kadang-kadang kita jumpa, kita sendiri pun mungkin ada pengalaman Dr. Iwan. Dr. Iwan sebagai contoh, kalau Dr. Iwan pergi ke pasar ataupun Dr. Iwan bawa RM50, pergi ke pasar malam ataupun pergi ke grocery store dan sebagainya tu, RM50 Dr. Iwan boleh beli apa sangat? Banding sangat besar. Terlalu berhitung pakai jari, Prof. Kalau banding 10 tahun dulu. 10 tahun dulu kan. Ini kita cakap dari segi soal inflasi. Tapi benda yang paling penting saya nak nyatakan bahawa di sini adalah yang benda yang paling penting kita beri perhatian adalah kita perlu lihat bila lihat dari segi kedudukan kewangan semasa kita macam mana. Bila kita lihat, sebab ramai majoriti berdasarkan kajian menunjukkan bahawa orang tak pernah tahu bagaimana dari segi kedudukan aliran tunainya. Duit keluar dan duit masuk. Sudah pasti duit keluar ke duit masuk banyak? Sudah pasti duit banyak keluar pada masuk kan. Kemudian macam mana pula dari segi aset dan juga liability. Itu yang saya kata benda yang paling utama selepas berlaku, katakanlah bulan 2 bulan ni masing-masing, katakanlah yang dah berkeluarga, duduk bincang bersama pasangan,
atau ahli keluarga kita untuk kita melihat bagaimana kedudukan kewangan kita tadi tu. Macam mana aliran tunai kita tu. Kita kena buat some adjustment. Tu yang pertama. Yang kedua, benda yang paling penting kita harus beri perhatian juga lah dari segi ialah bila berlaku kenaikan pendapatan, gaji dan sebagainya, sudah pasti kita ada lebihan. Lebihan tu sepatutnya kita gunakan tadilah, kalau cantik yang terbaik adalah Dr. Iwan, kita cuba fikirkan bagaimana cara kita dapat mengurangkan hutang kita. Kita cuba memikirkan bahawa the ultimate goal kita, tak kisahlah sebagai penjawat awam ataupun sebagai pekerja ataupun bukan pekerja, kalau boleh kita nak bebas daripada hutang. Jadi mungkin tu sebab saya kata benda yang main adalah kita tengok dari segi bagaimana aliran tunai kita tu, dekat mana kita pulau adjustment, ada lebihan, ada data dari segi gaji tadi kita boleh gunakan untuk kita cuba melansaikan hutang-hutang yang kita ada tadi tu. Tapi masalahnya berapa ramai daripada kita, Dr. Iwan sendiri kalau saya tanya, tahu berapa banyak hutang, bila nak habis bayar? Ramai tak jawab, bro. Ramai tak boleh jawab kan benda yang tu. Tapi itulah benda yang sepatutnya kita buat. Jadi itu saya kata bila kita tahu. Kemudian benda yang paling penting, semua ni penting ni Dr. Iwan. Benda yang paling penting adalah kita kena fikirkan sejauh atau bagaimana kita dapat meningkatkan dari segi kita punya tabungan, simpanan dan juga pelaburan. Okey. Saya cubalah Dr. Iwan cari data yang terkini lah, tapi masih saya belum dapat. Tapi ini data daripada Khazanah Research Institute menunjukkan bahawa household saving ataupun simpanan isi rumah, saya ingat pada tahun sekitar 2016 itu adalah pada 1.6% saja. Ini menunjukkan bahawa ramai lagi rakyat Malaysia belum mempunyai simpanan. Tu tak cakap dari segi simpanan kecemasan ataupun dana kecemasan. Dan saya teringat bahawa laporan yang dikeluarkan oleh Financial Education Network menunjukkan bahawa 84% rakyat Malaysia dalam kajian mereka tidak mempunyai simpanan. Ataupun setengah tu mempunyai simpanan tapi towards the end of the month tu tadi pula dia keluarkan, jadi tak ada. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa perlu kita memberi perhatian yang serius. Itu tak masuk lagi dari sisi soal kita kena fikirkan bagaimana kita boleh menggunakan pendapatan tambahan tadi tu untuk keperluan pendidikan anak-anak. Kan? Itu pula dari segi perlindungan insurans dan juga takaful, sebab kita saban hari terdedah Dr. Iwan. Rakan-rakan dengan pelbagai bentuk penyakit yang kadang-kadang kita tak boleh jangka kan? Kan? Tadi Dr. Iwan cakap tentang barah. Saya tengok sekarang ni kanser sekarang ni dah jadi antara apa nama? Macam kebiasaan. Dah jadi satu kebiasaan Dr. Iwan kan? Dulu kita dengar kanser macam satu benda yang sangat pelik kan? Sekarang macam kanser, biasa. Cuma kita dah macam satu barah tu macam kita dah benda tu biasa pada semua orang. Betul. Jadi saya melihat bahawa itulah benda-benda yang perkara yang paling penting. Kalau boleh kita utamakan perkara-perkara tersebut berbanding tadilah ya. Saya tak nafikan bahawa mungkin Dr. Iwan pun ada berminat nak tukar kenderaan baru ke, beli superbike ke, beli kereta baru ke, tapi saya rasa yang tu kita hold dulu, beri keutamaan kepada yang Dr. Iwan cakap awal tu, perbelanjaan yang paling utama, perbelanjaan yang keperluan berbanding dengan kehendak tadi tu. Kalaulah kita dapat beri keutamaan kepada itu, kita ada lebih dan sebagainya tadi, bolehlah kita pergi untuk memenuhi dari segi kita punya tu. Kadang-kadang kena reward juga untuk di sini Dr. Iwan. Tak boleh nak kan. Reward juga tapi berpada-pada ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Tapi masalah sekarang Prof, nampak bila kita rakyat, saya bukan kata diri saya jugalah, mungkin juga rakan-rakan kita kat luar tu, bila dengar kenaikan gaji ni, dia orang mula kira-kira lah nak tambah apa, nak renovate rumah macam mana. Betul. So dah kira kereta mana, macam sebut tadi, kereta apa nak tukar. Saya nak tukar kereta pun fikir 10 kali ni Prof sekarang ni. Kadang servis kereta pun kadang termis-mimis juga. Kadang-kadang kan. Tu apatah lagi kalau nak tukar kereta. So maksudnya macam Prof sebutkan, adjustment tu penting. Betul. Tu adjustment tu maksudnya kita tengok mana yang kita perlu ada, maksudnya diperlukan, dan simpanan macam mana kita nak kena ada. Macam sebut tadi, 1.6% isi rumah yang ada simpanan terlalu sikit Prof, 1.6%. Dia dalam sini lah Dr. Iwan, bila kita tahu soal simpanan, sebenarnya pakar mencadangkan ni dari segi teori je lah ya. Sekurang-kurangnya setiap daripada kita, saya, Dr. Iwan dan juga rakan-rakan, sekurang-kurangnya kita perlu allocate 10% daripada pendapatan kita untuk simpanan. Andai kata Dr. Iwan punya pendapatan sebanyak berapa tadi tu, 20,000 ya? 6,000 lah katakanlah. Kita amin insyaAllah. Katakanlah 6,000 bermaknanya sekurang-kurangnya 600. Itu dari segi teorinya itu. Tapi tak kisahlah ya, bagi saya yang paling pentingnya kalau dari sisi simpanan ni kena konsisten, kena istiqamah, kita kena ada. Itu tak cakap lagi di soal simpanan kecemasan, tadi simpanan biasa. Ni simpanan kecemasan, Dr. Iwan kena ada dana kecemasan sekurang-kurangnya 6 hingga 12 kali ganda perbelanjaan ataupun pendapatan kasar. Jadi
kalaulah kita tengok dari segi keperluan ni, mungkin kita rasa alamak kalau ada gaji ni insya-Allah kita harus tingkatkan simpanan ataupun tabungan kita lah tadi. Betul lah. Saya satu saranan yang sangat baik. Maksudnya kita cuba bila ada kelebihan yang kerajaan bagi ni, saya rasa saya nampaknya ialah kita berfikirlah bagaimana nak bebas hutang tu, Prof. Sebab saya rasa impian orang semua nak bebas hutang. Debt free. So bukanlah kita membebaskan diri daripada perkara-perkara yang lain, tapi hutang tu kalau dikeliling pinggang tu tak macam dikejar halung, kejar semua orang, tak tenang hidup. Macam mana kita nak sebut tenang hati tu? Minda pun tak tenang, hati tak tenang, asyik kena di call, asyik nak phone je. Kita pun tebus nak tangkap kan. Satu scam. Yang kedua lah takut kalau bank pula kan. Orang tanya apa tu? Scammer ke? Kita buat pun scam, padahal bank call kan. Itu macam itulah kerana Prof. Okay. So benda begini macam kita kena lihat ke mana keutamaan, mana keperluan dan juga kehendak lah. Okay, Prof. Benda-benda saya rasa kerajaan bagi ni satukan gaji ni benda yang baik dan pandang dari segi angle yang sangat baik, positif. Dr. Iwan, saya mungkin nak tambah sikit lah ya. Bila kita cakap tentang simpanan dan sebagainya, kita harus berhati-hatilah. Jangan disebabkan kita terlampau gairah sangat untuk menyimpan, untuk melabur, sehingga kan kita menyebabkan kita terdedah kepada bentuk-bentuk simpanan ataupun pelaburan yang kita kata scam tadi itulah, yang menjanjikan keuntungan bulan dan juga bintang. Jadi kita perlu bijak. Jadi itu sebab saya kata dalam soal kita nak merancana ke mana wang kita untuk kita simpan, sebenarnya banyak platform-platform. Itu sebab saya kata kita kena tahu platform-platform yang memang sedia ada. Sekarang ni saya pun kebetulan baru ada satu program cakap tentang soal simpanan juga. Orang tanya ke mana. Saya kata okey ke Prof kalau kami nak menyimpan di emas. Saya kata sekarang ni kalau tengok 1 gram emas pun dah jadi berapa, 419. Betul. Berbanding masa COVID-19 dulu. Kita tengok 1 gram emas pada tu sekitar dalam 250. Jadi sebenarnya saya rasa banyak platform-platform yang kita boleh gunakan dalam usaha kita untuk meningkatkan dari segi simpanan dan juga pelaburan lah. Dan satu yang saya rasa perkara yang sangat menarik, ni mungkin berdasarkan pengalaman saya lah ya Dr. Iwan. Saya join UPM ni pada tahun 2000. Dan saya mula pada saya join pada tahun 2000 tu sehingga sekarang, antara perkara sebab saya memang saban tahun saya atau saban bulan memang saya akan buat macam kita panggil auto deduction lah. Siap-siap paksa diri. Simpanan paksa lah, ataupun bahasa Inggeris kata pay yourself first. Dan Alhamdulillah hampir setelah 24 tahun tu saya dah tengok dah betul pepatah kata simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tak banyak pun Dr. Iwan. Why not start with a minimum? Katakan lepas ni berlaku peningkatan gaji, pendapatan, Dr. Iwan kata tahun depan pun akan ada KGT. Kita gunakan tadi tu, allocate RM100 mungkin simpan dalam tabung haji. RM100 macam kita, Alhamdulillah kat UPM kita ada koperasi. Tutup mata bro. Okey, mungkin awal sebab tu dia kata kita kena treat kita punya simpanan tadi sebagai expenses. Sebab kalau Dr. Iwan nak simpan pada hujung bulan, jawapannya memanglah sadaqallahul-azim lah. Maknanya tak ada lah simpanan je kan. Niat tu ada Prof, tapi sampai je niat je. Jadi memang kena tu, jadi barulah insya-Allah kita akan ada simpanan tu sebab kita kena mempelbagaikan lah Dr. Iwan. So Prof, tadi saya sebut pasal barah Prof. So sekarang ni saya rasa sekarang barah kita dah barah kewangan sekarang. Kalau hospital boleh keluarkan satu dia punya kata boleh deal dengan benda tu, selesai masalah ni. So, masalah sekarang ni barang ni ramai tak sedar. Betul. Dan bukan tak sedar tapi buat tak sedar. Ramai dia sedar dan dia menambahkan lagi. So Prof, kita sedar tak sedar pun kita dah celoteh panjang ni Prof. Tapi banyak input ni saya rasa yang saya sendiri membantu diri saya juga dan menyedarkan diri saya, menjentik diri saya. Sedarlah Irwan. Cukup-cukuplah tu belanja. Diri sendiri simpanan sendiri kan. Itu nak kata diri saya lah. So yang di luar pun sama-sama lah kita jentik diri kita, bukan untuk jentik untuk orang lain tapi diri sendiri, supaya sedar apa yang kerajaan bagi sekarang ini, kenaikan gaji ini membantu kita, bukan melihat apa yang kita nak beli akan datang. 8% kita kalau naikkan 3 kalau naik tahun ni 8%, kira-kira congak-congak ada 500. Kenaikan banyak tu, 500. Banyak tu, banyak. Fikir-fikir nak beli apa, nak bayang ni, itu dulu fikir. Tolak tu. Saya tolak perkara tu. Kita fikir macam nak simpan duit tu. Itu baik. Okey Prof. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini Prof. Okay, baik. Boleh Prof bagi sedikit Prof. Sikit pun tak sikit, mungkin dalam 2-3 lah poin yang boleh highlightkan supaya benda ni boleh, bukan jentik saya saja, jentik ramai kat luar sana. Apa nasihat dan tip yang Prof boleh bagi kepada penjawat awam khususnya agar minda kita sentiasa tenang, hati pun senang, boleh selesa, sejuk selalu. Okay, insyaAllah saya rasa dalam kita berhadapan dengan situasi semasa tadi tu, kita cakap tentang soal kos sara hidup.
sekarang ni orang dah ada BNPL, Dr. Iwan pun dah tahu dah tentang beg kuning, beg hijau, beg biru. Tak termasuk lagi, tak lama lagi 11, 12. Benda yang paling penting, sama ada kita penjawat awam, sama ada kita pengguna, benda yang paling penting adalah kita kena kawal dari segi emosi dan juga nafsu kita untuk berbelanja tadi lah. Bukan tak boleh, tapi kita penuh dengan kesederhanaan. Dalam agama Islam pun menganjur kita untuk bersederhana dalam semua aspek. Kan kalau nak terlampau menyimpan sangat pun sebenarnya tidak bagus, tidak okey juga kan. Tidak belanja sangat pun tidak boleh juga. Jadi semua aspek kita perlu bersederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun dah bincang tadi, kalau nak berbelanja tu kita haruslah lihat dari segi keperluan, priority, apa keutamaan kita, kepentingan kita. Nak belanja macam-macam kita nak belanja, tapi apa yang menjadi keutamaan kita Dan kita ni sekarang ni kadang-kadang banyak masa kita habiskan pergi ke social media. Betul kan? Itu pun sebenarnya merupakan antara benda yang trigger. Kadang-kadang nak tengok-tengok dulu, pandang-pandang jelik, nampak iklan, lepas tu nanti mulalah masuk kat shopping cart, kemudian ada pula beli tadi kan. Okey, apa yang juga saya boleh cadangkan bahawa kita perlu ada bersifat qanaah. Macam ustaz pula cakap tadi mana. Qanaah ni sebenarnya adalah kita merasa cukup ke atas apa yang kita ada lah, Dr. Iwan. Sebab kadang-kadang menjadi kita masalah tu yang saya kata awal tu, kena kawal emosi, kena kawal nafsu. Sebab kalau kita ada bersifat qanaah, kita berasa cukup ke atas apa yang ada. Sebab kita sentiasa melihat orang yang berada di atas kita. Jarang kita melihat orang yang berada di bawah kita. Betul, ataupun lebih susah pada kita. Saya rasa kalaulah kita dapat ubah dari segi mindset kita, secara tak langsung dia dapat membantu kita itu yang jadi kata urus wang kan, hati tenang, hati dan juga hati tenang dan juga minda senang. Itu benda yang paling penting. Dan yang last kali itu sebenarnya kita perlu ingat bahawa seperti yang saya nyatakan bahawa tadi itu SSPA ataupun kita peningkatan pendapatan, gaji dan sebagainya itu sebenarnya merupakan satu bentuk tanggungjawab dan juga amanah kepada kita, Dr. Iwan. Okey Prof, terima kasih banyak Prof. Itu. So jadi saya rasa antara yang kita boleh kupaskan, saya boleh rumuskan hari ini Prof. Yang pertama Prof sebutkan sederhana. Betul. Okey, kedua ialah kita punya keperluan mengikut kesesuaian dan situasi semasa itu sendiri. Dan kedua, mindset kita melihat kepada mereka yang lebih rendah daripada kita untuk mensyukuri apa yang kita ada. Daripada kita melihat apa yang di hadapan kita yang lebih daripada kita. Sebab kita tak pernah cukup. Sifat manusia tak pernah cukup. So kita harus ada sifat mensyukuri nama itu. Okey Prof, kita buat panjang pun hari ini kita rasa banyak perkara kita dah kupar, kita dah kongsi. So semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua, iaitu sama dengan tagline kita, berilmu berbakti. So kita dengan ilmu kita sampaikan, ilmu yang apa kita sampaikan kepada masyarakat memberi manfaat pada semua, bukan macam awam, seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa Prof. Kita berjumpa lagi pada podcast akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.